Muhammad Pasemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua mempersilakan saya untuk meneruskan perbahasan Belanjawan 2023 ini. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Tambun di atas pembentangan Belanjawan 2023 ini yang memulakan ucapannya dengan memetik kisah Nabi Yusuf bersama dengan raja di zamannya yang disebut dalam teks Belanjawan sebagai Raja Al-Aziz. Saya suka untuk memberikan sedikit ulasan bahawa Al-Aziz itu merupakan gelarannya, bukan namanya. Sebagaimana kita menyebut Fir'aun ataupun Al-Malik, itu merupakan gelaran-gelaran raja dan namanya itu bukannya Al-Aziz tetapi gelarannya. Apapun, terima kasih dan tahniah kepada Yang Hormat Tambun di atas ucapannya yang saya kira cukup baik pada permulaannya memetik kisah Nabi Yusuf. Dan cuma saya ingin meneruskan ucapan ini dengan beberapa persoalan yang penting Puan Yang di-Pertua, iaitu pertama berhubung dengan perbelanjaan mengurus. Dalam Belanjawan 2023 kita dapati ia meningkat 55.6 bilion ringgit Malaysia berbanding peruntukan asal yang dibentangkan oleh pentadbiran Yang Amat Berhad pada Oktober pada tahun lepas. Bajet mengurus pada tahun lepas yang dibentangkan untuk tahun ini 233.5 bilion ringgit Malaysia. Bajet 2023 dibentangkan oleh Yang Amat Tambun ialah 289.14 bilion ringgit Malaysia. Berlaku peningkatan untuk bajet mengurus ini, sedangkan kalau kita lihat ia berlaku di sebalik tindakan menghapuskan portfolio menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri, maka sepatutnya ia berlaku penjimatan. Yang agak menghairankan, pentadbiran Yang Amat Tambun telah dengan bangganya mengumumkan langkah-langkah penjimatan dengan mengurangkan perkhidmatan kepada rakyat. Contohnya mengurangkan peruntukan ahli parlimen dari 3.8 juta ringgit Malaysia kepada 1.3 juta ringgit Malaysia. Tiada peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang. Jumlah anggota kabinet lebih kecil dan tiadanya penasihat bertaraf menteri, tiada kenaikan gaji dan sebagainya. Jadi soalannya, kenapakah perbelanjaan mengurus ini semakin meningkat khususnya pada Jabatan Perdana Menteri? Tadi saya mendengar ucapan daripada Titiwangsa cukup bagus, iaitu perbelanjaan ini haruslah dibentang secara transparan, secara telus, di mana perbelanjaan pembangunan tidak boleh diselitkan di bawah pembelanjaan mengurus dengan semata-mata bertujuan untuk kita menambahkan hutang. Tetapi pada pemahaman saya, konsep menarik perbelanjaan mengurus pembangunan kepada perbelanjaan mengurus ini sudah berlaku agak lama sebenarnya, beberapa tahun yang lalu, bahkan ketika Kerajaan Barisan Nasional sebelum 2018. Soalannya, kalau boleh dijawab oleh pihak kerajaan, berapa banyakkah perbelanjaan daripada mengurus pembangunan diselitkan di bawah perbelanjaan mengurus semata-mata untuk mencantikkan akaun kita, dalam istilah yang lain kita sebut sebagai creative accounting dengan izin. Beberapa soalan ringkas yang perlu untuk saya lontarkan, iaitu berhubung dengan pembangunan KBSP. Saya mengharapkan supaya kerajaan dapat mempertimbangkan semula pengeluaran KBSP secara bersasar seperti dituntut oleh ramai pihak. Pemberian RM500 Malaysia itu bagus, tetapi ia tidak memberikan apa-apa impak, kerana penerima RM500 Malaysia itu hanya boleh menggunakan wang itu beberapa puluh tahun kemudian. Saya juga ingin bertanya berhubung dengan keistimewaan kepada golongan OKU yang tidak disebut di dalam bajet. Bajet 2023 dibentangkan oleh Berhormat Senator Tengku Zafrul memperincikan banyak. Contohnya insentif sebanyak 30% daripada gaji bulanan bagi tempoh 6 bulan pertama kepada golongan OKU yang bekerja, program jamin kerja dan kebajikan OKU yang banyak disebut di dalam slide dan juga bajet yang dibentangkan tahun lepas. Tahun ini ia tidak disebut berkenaan dengan insentif-insentif kepada OKU. Jadi kalau boleh, di dalam jawapan nanti saya mahu supaya jawapan terperinci, apakah keistimewaan kepada golongan OKU yang diperincikan di dalam bajet ini. Yang berikutnya, saya juga ingin menarik perhatian berhubung dengan perjawatan-perjawatan yang ada di peringkat kerajaan. Saya tadi ada Menteri Pendidikan, ini saya nak lontarkan bagaimana berlaku isu perjawatan di peringkat guru-guru. Kalau guru-guru berada di PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, bila mereka naik daripada grade 48 naik ke 52 ke 54 sebagai contoh, mereka kena turun semula ke sekolah menjadi guru biasa. Jadi ini persoalan yang saya fikir agak penting untuk kita bincangkan, kerana ia menjadi diskredit kepada guru itu sendiri untuk berkhidmat kepada junior mereka di PPD, Pejabat Pendidikan Daerah ataupun JPN. Dan ini satu perkara yang agak terbalik. Saya fikir
konsep perjawatan khususnya di JPN ini perlu untuk nak dikaji semula supaya ia lebih melihat daripada aspek senioriti dan juga keselesaan untuk bekerja. Begitu juga jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Saya nampak Menteri Belia dan Sukan pun ada. Saya mohon dikaji perjawatan di Jabatan Belia dan Sukan di peringkat daerah. Saya ambil contoh daerah saya, parlimen saya Pasir Mas. Kami berkongsi jabatan Belia dan Sukan yang sama dengan Rantau Panjang, sedangkan kami merupakan parlimen yang berlainan. Sudah tentu program yang agak berlainan, tetapi beberapa orang itulah, 3-4 orang itulah saja yang menguruskan program sukan dan sebagainya. Kalau boleh ini dapat diberikan perhatian oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai contoh. Begitu juga dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Menteri Komunikasi dan Digital pun ada sama, minta tolong supaya dapat dilihat aspek liputan internet di kawasan saya di Pasir Mas. Yang Mohd Menteri, kalau boleh saya sebut, ramai rakyat saya yang lebih suka membeli SIM card daripada Thailand untuk beroperasi di Malaysia. Kerana sangat-sangat teruklah khidmatan internet khususnya di kawasan-kawasan pedalaman yang sering dilanda banjir seperti kawasan saya di Pasir Mas. Poin yang dipertua, saya ingin meneruskan kepada beberapa persoalan yang berikutnya, iaitu Yang Amat Berhormat Tambun menyebut berkenaan dengan isu-isu rasuah. Satu kali pertamalah saya mendengar satu pembentangan bajet yang menceritakan terlebih dahulu situasi negara kita. Itu bagus sebenarnya, bukan tidak bagus. Ia mengajak rakyat untuk melihat apakah situasi yang berlaku. Tetapi saya perasan bila disebut soal ketirisan, rasuah dan sebagainya, tidak disebut perkataan 1MDB sebagai salah satu daripada kes rasuah ataupun kes salah guna kes isu keuangan yang paling besar dalam negara ini. Sedangkan pada sesi yang lepas, kawan-kawan kita daripada kerajaan yang juga dulu menjadi kerajaan kemudian jadi pembangkang, tak putus-putus sebut tentang 1MDB. Saya tak tahulah 1MDB ini telah pun disapu di celah kapek yang mana. Ia tidak perlu disebut juga sebenarnya, tetapi bila menyebut tentang isu keuangan dan sebagainya, kenapa sekarang cuba nak menyembunyikan 1MDB? Adakah menjaga hati rakan di sebelah bila Damansara menyebut berkenaan dengan indeks rasuah? Di antara perkara yang saya fikir tidak akan membantu kepada mencantikkan indeks rasuah transparansi indeks selepas daripada ini ialah pelantikan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang masih lagi terlibat dalam kes salah guna kuasa. Ia sangat besar impaknya kepada isu transparansi dalam negara kita pada hari ini. Betul yang disebut oleh Damansara tadi, saya setuju sangat. Isu LCS dan sebagainya yang disiasat oleh PAC pada penggalian lepas. Tetapi dengan pelantikan seorang yang masih ada dakwaan di mahkamah sebagai seorang anggota eksekutif yang tertinggi, saya rasa tidak membantu kepada transparansi indeks. Sedangkan kalaulah nak dikira kerajaan ada 148 orang ahli parlimen. Kalau ditarik 30 pun tak terjejas pun kerajaan kalau nak kira pun. So apa masalahnya nak dilantik orang yang ada kes rasuah ini sebagai timbalan perdana, kes salah guna kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri. Melainkan ada satu perjanjian sulit yang berlaku yang pasti gudang pun tak tahu. Mungkin. Jadi maaf ya. Gurau. Jadi saya fikir ini isunya. Jadi dalam kita menyebut tentang transparansi indeks ini persoalan yang paling penting. Timbul isu, kadang-kadang saya tengok orang sebut, dulu masa PAS ada dalam Perikatan Nasional, boleh je berkawan. Ya, kita berkawan bentuk kerajaan dan bagi sokongan. Tapi kita tidak melantik di dalam kabinet orang yang ada isu-isu dan isu-isu pendakwaan seperti ini. Ini bukan saja dilantik, terus diletakkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini satu perkara yang saya fikir benda yang perlu untuk diperhatikan oleh kawan-kawan kita di sebelah sana. Saya ingin meneruskan kepada beberapa persoalan yang lain, terutamanya dalam perenggang 44, kemudahan pinjaman untuk usahawan mikro dan penjaja kecil disediakan di bawah agensi seperti Bank Negara dan sebagainya. Saya sokong. Cuma yang dipertua tiada perincian untuk program keusahawanan. Sebab dalam bajet dulu saya dapat mengesan MARA sebagai contoh ada diperuntukkan nilai 15 juta ringgit Malaysia, BSN 150 juta melalui Semarak Belia dan skim penjaja kecil, SME Bank 90 juta ringgit, Agrobank 30 juta ringgit. Kali ini tidak disebut, jadi saya minta perincian. Begitu juga dengan pelepasan daripada status muflis bagi kes kecil yang hutangnya kurang RM50,000 Malaysia. Saya mohon perincian mekanisme daripada kerajaan kerana terdapat situasi berbeza sama ada mereka diisytiharkan muflis hanya menjadi kerana masa keadaan atau kerana kecuaian sendiri. Dalam perenggang 101, graduan TVET terima gaji rendah. Jadi kerajaan akan libatkan syarikat swasta dan JLC untuk ambil alih sebahagian atau sepenuhnya operasi institusi TVET ini. Tetapi contoh syarikat yang dinyatakan berada di negeri yang industri yang sudah makmur.
Jadi mohon kerajaan libatkan juga institusi VET dan syarikat swasta GLC di negeri-negeri berpendapatan rendah seperti Kedah dan Kelantan. Dagang kesan limpahan juga turut dirasai. Begitu juga apabila Perdana Menteri menyebut GLC akan menawarkan 35,000 peluang kerjaya kepada beliau, graduan TVET, kumpulan rentan dan veteran. Adakah ia ditawarkan menerusi program MyStep yang mana ia ditawarkan secara kontrak? Jadi Yang Muhammad Tambun tak nyatakan MyStep, tetapi bilangan peluang kerjaya sama seperti dinyatakan oleh Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul sebelum daripada ini. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk meneruskan peningkatan gaji sebanyak RM100 daripada RM1,400 hingga RM2,000 kepada RM1,500 sehingga RM2,100? Begitu juga di dalam isu-isu tumpuan khas kepada anak-anak Bumiputera. Saya fikir dalam bajet ini mungkin ada, tetapi perlu untuk dinyatakan secara terperinci apakah keistimewaan kepada golongan Bumiputera. Sebab hari ini Puan Di-Pertua, saya baca laporan Astro Awani semalam menyebut bahawa menerusi dapatan kaji selidik Mega Tinjauan Rakyat Malaysia 100 hari pentadbiran Kerajaan Paduan, menyaksikan 51% responden menyatakan mereka tidak berpuas hati dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Begitu juga sentimen yang rendah dari kalangan masyarakat Melayu terhadap keyakinan kerajaan menjadi cabaran utama. Ini terbukti apabila kaum Melayu di Semenanjung mencatatkan tahap tak puas hati paling tinggi. 71% orang Melayu di Semenanjung tak puas hati dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Kajian sempena 100 hari oleh Sinar Harian, Astro Awani, Sincu, The Star dan Malaysia dan kerjasama beberapa firma pendidikan yang lain. Jadi soalan saya ialah, hari ini saya fikir kerajaan perlu untuk mengutamakan negeri-negeri yang punya Bumiputera yang melebas area sebagai contoh Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Menafikan peruntukan kepada ahli-ahli parlimen kami yang berada di negeri-negeri ini akan lebih menaikkan temperature dengan izin, menaikkan suhu kemarahan rakyat. Bagi kami Perikatan Nasional, kami tidak ada masalah. Kami balik ke kawasan kami, rakyat minta peruntukan, kami kata kerajaan tak bagi, tak ada masalah. Tapi itu hanya akan meninggikan suhu kemarahan rakyat. Kita berikan kepada sila. Saya tanya berkenaan dengan peruntukan. Apakah benar Yang Berhormat daripada Pasir Mas telah membuat Pasir Putih telah membuat pengakuan bahawa PAS sedia untuk memberi peruntukan kepada Bersatu untuk tujuan pilihan raya? Apatah lagi wang itu sepatutnya digunakan bagi manfaat rakyat? Bukankah betul, Yang Berhormat? Setuju dengan saya? Saya Kalau ada wang begitu banyak, sepatutnya gunakan untuk manfaat rakyat. Dan adakah Yang Berhormat juga bersetuju dengan saya? Tidak perlu adanya apa-apa langkah-langkah untuk menjatuhkan kerajaan ini seperti yang telah dibuat sebelum ini. Saya tidak boleh beli komitmen atau sign memorandum. Itu Yang Berhormat Jelutong boleh tunggu giliran Pasir Putih lah. Sebab Pasir yang mulakan kenyataan itu Pasir Putih, bukan saya. Jadi boleh tunggu giliran Pasir Putih untuk menjawab. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang telah membuat penegasan bahawa LGBT, sekular, komunis tidak diiktiraf dalam Kerajaan Paduan. Itu satu kemajuan yang cukup baik. Sebab itulah barangkali lah saya tengok Bagan ada, Damansara ada, mungkin DAP sudah boleh menilai balik tujuan dan matlamat ditubuhkan kerana DAP menjunjung Perlembagaan Malaysia sebagai sebuah dokumen sekular. Jadi apabila Perdana Menteri kata sekular tidak ada tempat, jadi itu satu perkara yang saya rasa cukup baik untuk diterima oleh rakyat dan mungkin satu kajian boleh dibuat balik oleh kawan-kawan yang saya hormati, otak-otak yang lama ini, boleh dibuat balik apabila matlamat DAP itu sendiri adalah menjunjung perlembagaan sebagai dokumen sekular. Bukan saya kata, bagi saya perlembagaan ini bukan dokumen sekular kerana perkara 3 meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas.